Yo guys, okay, untuk video aku kali ni aku nak rakit satu PC yang mana PC ni spek dia tak adalah terlampau tinggi sangat dan tak adalah terlampau low sangat lah. Dan kalau korang boleh perasan, PC ni dah siap kat belakang aku ni dan aku dah siap sekali Windows 11 di sebelah ni. So, untuk harga dia aku tak adalah ambil yang terlampau high end. So, harga dia dalam 1,500 je. Dan kalau korang berminat untuk tengok aku pasang PC, apa lagi? Jom! Okay guys, untuk casing aku gunakan ZMS punya casing daripada Invision dan aku menggunakan chipset Athlon 3000G. Aku menggunakan MSI punya Mobo A320MA Pro dan SSD lah. So, ni adalah lepas aku unbox semua barangnya dan kalau korang boleh perasan ada RAM apa semua jadaan. Dan korang mesti tak tahu nak pasang mana dulu kan. Okay, kita kena pergi ke Mobo dia dulu iaitu motherboard. Dan motherboard ni ada beberapa kategori jenis size lah. Ada yang mini ATX atau ATX ataupun ITX kan. So macam aku ni aku ambil mini ATX daripada MSI A320A Pro. Dan aku menggunakan chipset daripada AMD iaitu AMD Athlon 3000G. Yang mana dia ni adalah spek biasa-biasa je lah. Dan cara nak pasang dia, just korang kena tengok bucu kat tepi dia tu. Dan korang kena samakan bucu dekat dia punya motherboard lah. Dan korang kena buka pin dia ni untuk masukkan chipset dia dan kena tutup balik. Ok, untuk kali ni aku gunakan stok CPU cooler daripada AMD yang mana thermal paste yang ada kat belakang dia ni memang dah dihaskan dan korang tak perlulah nak pening-pening nak buat bentuk X ke bentuk bulat ke apa ke jadah semua kan. Just korang masukkan je macam biasa dan masukkan pin dia lah. Ok, untuk setengah cooler ni ada yang jenis besar pun semua tu. Korang kena tukar dia punya soket kat belakang ni lah. Dan kalau untuk stok punya, just tak perlu, ikut je apa yang dia dah bagi kan. Dan korang kena lock. Dan yang mana nak tahu dia punya pin dia nak cocok kat mana, dia punya pin dia tu, korang kena tengok dia gunakan 4 jenis pin. Dan cari yang mana dia tulis CPU fan dan korang cocok lah macam biasa untuk connectkan dia. Ok, next kita pergi pasang dia punya RAM. Ok, RAM pula aku ambil daripada Kingston Fury yang mana RAM ni adalah 16GB RAM daripada DDR4 3200MHz. So memang RAM ni valid lah kalau korang nak buat overclocking dan memang motherboard ni support untuk buat overclocking. So aku beli daripada Kingston dan cara nak pasang dia memang simple je. Just korang kena tengok dia punya pembahagian tu lah. Ada, dia akan sebelah kiri ataupun sebelah kanan akan menjadi besar dan korang buka mana-mana slot yang korang nak dan pasang. So untuk pasang dia ni memang senang. Just korang buka pin itu dan masukkan, tekan dan tekan sampai dia lock balik. So lepas pasang RAM, kita terus masukkan motherboard ni ke dalam casing. Okay, kenapa aku tak masukkan motherboard dulu ke dalam casing sebelum aku pasang CPU cooler? Sebab aku gunakan air CPU cooler, bukan water CPU cooler. Kalau water CPU cooler, korang kena masukkan motherboard dulu. So, untuk dalam ni aku gunakan CPU cooler biasa je. Just korang kena pasang dulu sebelum masukkan motherboard. Okay, untuk masuk motherboard ni, korang kena pasang IO shield yang pada bahagian belakang dia ni. Yang mana IO shield ni dia dah datang sekali dengan motherboard punya box lah. Ok, untuk masukkan IO shield ni, just korang letak je dekat bahagian belakang tu dan korang kena tengok lubang pada motherboard ni dan lagakan pada casing lah untuk pasang dia punya skru. Skru pun akan bagi pada casing punya box. Ok, next kita kena pasang dia punya graphic card daripada Gigabyte GT710 yang mana aku beli ni dalam 200 lebih je. So untuk shield pada belakang-belakang ni kan panjang kan, ada yang akan datang dengan pendek dan korang kena tukar sendiri lah. Dekat dalam kotak dia akan bagi shieldnya dan korang kena buka pada bahagian belakangnya tu dan pastikan korang masuk dekat bahagian PCIe kali 16. Ok, lepas masuk tu korang boleh screw lah pada bahagian tepi tu untuk bagi dia kukuh, untuk dia tak jatuh atau apa semua kan. Ok, next kita kena pergi pada bahagian belakang dia yang mana aku akan buat cable management. Cable management ni penting pada bahagian belakang ni sebab korang kena setting kabel tu cantik-cantik dan senang untuk korang pasang power supply lah.
Okey, untuk kabel ni memang akan banyak dan korang akan serabut tak tahu nak pasang dekat mana kan. Okey, jom kita tengok pada motherboard dulu. Okey, pada bahagian atas ni kalau korang perasan ada 2 slot iaitu slot SATA dan ada JFP1 yang mana inilah tempat kabel-kabel apa jadah semua tu yang pada bahagian depan tu. Dan korang kena susun mengikut dia punya jadual tepi tu lah. Okey, selepas sebelah sini pula ada JFP2, ada SATA lagi 2, ada USB 3.0 punya dan ada USB lagi 2 port untuk USB dan ada audio punya port untuk pada bahagian kiri sekali tu lah. Okey, apa lagi? Jom kita pasang dia punya kabel, yang mana aku akan pasang yang besar dulu iaitu USB 3.0 kat sini dan aku akan pasang audio punya port, yang mana audio ni just korang kena tengok je dia punya lubang tu, jangan terbalik. Kalau terbalik dia memang takkan boleh masuk lah. Dan aku akan pasang dia punya USB punya port lagi sekali yang sebelah sini pula, tapi tak kisah, korang boleh je pasang mana-mana port tu ikut kesesuaian tempat korang lah, nak sempit belah mana kan. Okey, untuk SATA pun tak kisah, korang boleh pasang di belah mana. Yang paling penting iaitu kabel management pada bahagian power switch ataupun reset switch ni lah. Okey, untuk kabel dia ni korang kena tengok daripada jadual tu. Kalau jadual tu tulis menegak, korang kena pasang menegak. Kalau melintang, korang kena pasang melintang lah. Okey, untuk kabel management pada bahagian belakang pula, korang kena tarik semua kabel tu ke belakang. Dan kabel-kabel yang ada sini korang kena cerakinkan lah mengikut apa yang korang pasang kan. Macam aku menggunakan fan yang ada RGB, korang kena ada RGB hub yang mana untuk connectkan semua kabel fan yang ada. Untuk macam ni korang kena pasang kabel fan tu iaitu 4 pin pada RGB hub ni. Dan selepas pasang ni, korang kena pastikan power kabel tu pasang dekat power supply lah, yang mana ada power kabel tu menggunakan Molex 4 pin ataupun menggunakan SATA kabel lah. Dan untuk RGB MB kabel tu korang kena pasang dekat motherboard. Macam aku ni tak ada, jadi aku tak pasang, aku just biar je. Okey, seterusnya kita akan pasang dia punya power supply, yang mana aku guna daripada AVF Gaming Power Supply iaitu 750 watt punya power supply, yang mana power supply ni korang boleh support untuk GeForce RTX ataupun GTX. Okey, untuk pasang kabel ni korang kena pasang power kabel 24 pin pada motherboard dengan 4 pin kabel untuk CPU punya power lah. Okey, next, macam aku cakap tadi, untuk RGB hub tadi tu aku punya menggunakan SATA punya kabel, jadi aku kena pasang ikut SATA punya kabel dekat power supply lah untuk hidupkan aku punya fan. Dan aku akan pasang SSD iaitu daripada Cersei iaitu BX500, yang mana kapasiti aku beli ni iaitu 1TB. Dan aku akan pasang dekat dia punya casing dia ni untuk aku pasang dekat case lah. Dan aku kena pasang kabel power SATA dia dengan kabel SATA ke motherboard untuk dia punya baca lah. Okey, untuk semua spek yang aku cerita dekat dalam video kali ni, korang sebenarnya boleh upgrade lagi, yang mana korang boleh upgrade pada CPU ataupun GPU dia, yang mana CPU dan GPU ni aku menggunakan yang model memang chip punya lah. So korang just pasang balik semua dan korang boleh upgrade lagi untuk PC ni akan datang. Okay guys, macam biasa, leave a like and subscribe to my channel, and see you guys on my next video.